Ketua Wanita UMNO, yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, yang berbahagia Datuk Zahida Zarik Khan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO, rakan-rakan ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, rakan-rakan, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua sayap serta semua perwakilan, seterusnya keluarga UMNO yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izin dan perkenannya jua kita dapat sama-sama berhimpun sebagai keluarga besar UMNO di Dewan Keramat ini. Saya insaf, tidak mungkin saya berada di atas pentas ini sebagai naib Presiden dan Perdana Menteri tanpa berkat doa serta sokongan ahli-ahli UMNO sekalian. Terima kasih kepada Presiden, Timbalan Presiden, naib-naib Presiden, ahli-ahli MT, ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang sebulat suara mencalonkan saya sebagai Perdana Menteri, disokong oleh kepimpinan UMNO negeri, bahagian dan cawangan-cawangan seluruh negara. Sebelum saya melangkah jauh dalam ucapan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Barisan Nasional Melaka dan Johor kerana berjaya memenangi PRM dengan amat bergaya sekali. Terima kasih kepada seluruh jentera parti dari seluruh pelosok tanah air yang berkorban tanpa mengira masa, tenaga dan wang ringgit untuk perjuangan ini. Keluarga UMNO yang saya kasihi sekalian, ingin saya tegaskan di sini. Jati diri saya adalah jati diri UMNO. Siapalah Ismail Sabri tanpa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu saya tidak akan membiarkan obor perjuangan UMNO malap, tetapi terus menyala dan membakar semangat perjuangan kita secara bersama. Bertenggek di sena burung kenari, nampak mega di tepian merbah. Berdiri di sini Ismail Sabri, pegangan utuh, tidak goyah, tidak berubah. Oleh itu, apa saja keputusan kita di dalam kabinet, saya akan pastikan pandangan dan suara UMNO diberikan keutamaan demi menjaga kepentingan rakyat sekalian. Suka saya tegaskan sekali lagi, saya orang parti, darah saya darah UMNO, perjuangan saya adalah untuk UMNO dan Barisan Nasional. Keluarga Malaysia, keluarga UMNO yang saya kasih sekalian, sebenarnya hari ini saya diberi peluang oleh Yang Berhormat Presiden, Timbalan Presiden, rakan-rakan MT untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pembahas-pembahas mengenai kerajaan. Percayalah, sejak BN kembali memimpin negara, sudah banyak kejayaan yang kita capai. Selaku orang parti, paling penting bagi saya adalah untuk menunaikan ketetapan parti. Majlis Tertinggi UMNO pada 27 Ogos 2021 telah memutuskan, telah menetapkan 6 perkara yang mesti saya laksanakan. Dan untuk makluman para perwakilan sekalian, semua 6 perkara yang ditetapkan oleh Majlis Tertinggi UMNO telah pun dilaksanakan. Yang pertama,
Yang pertama, untuk mengadakan kerjasama dan pemufakatan rentas parti sebagaimana titah dan saranan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu di dalam mesyuarat khas Raja-Raja Melayu. Titah ini iaitu untuk menstabilkan politik dengan kerjasama ini telah saya junjung atas arahan parti dan saya telah menjunjung titah ini dan inilah UMNO yang terus menjaga dan mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. Hasil daripada kerjasama tersebut, MOU ditandatangani, kita dapati suhu politik telah dapat diturunkan dan kerajaan boleh menumpukan perhatian kepada kerja-kerja membangunkan ekonomi negara dan juga perkara lain yang telah pun dilaksanakan. Arahan kedua daripada MT, supaya memberi fokus kepada usaha menangani COVID-19 dan vaksinasi. Kita telah berjaya mencapai imunisasi kelompok lebih 98.5% dengan 2 dos vaksin lengkap, manakala proses vaksinasi dos penggalak dan PIK kit sedang rancak dilaksanakan. Saya ingin perjelaskan di sini supaya tiada kekeliruan. Tidak ada paksaan kepada sesiapa untuk mengambil booster ataupun memberi vaksin kepada anak-anak masing-masing. Kita hanya menggalakkan bagi kita menjaga kepentingan dan keselamatan keluarga kita. Yang ketiga, menyantuni kehendak dan tuntutan rakyat berkaitan kebajikan dan kesejahteraan, termasuk bantuan kepada pengusaha kecil dan sederhana yang terjejas teruk akibat pandemik. Saya akan sebutkan apa yang kita lakukan. Yang keempat, penjenamaan semula kerajaan. Sebab itulah saya telah mengumumkan kerajaan baru ini sebagai Kerajaan Keluarga Malaysia dengan 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Yang kelima, mempertahankan peranan dan sistem demokrasi berparlimen. Kita pastikan Dewan Rakyat berfungsi dan memainkan peranannya dalam semak dan imbang. Dan yang keenam, tuntutan keenam, menubuhkan jawatan kuasa yang berkaitan bagi menegakkan keadilan dan menunjukkan ketulusan kepada rakyat. Yang pertama, Kabinet atas saranan dan juga arahan daripada MT, maka Kabinet telah bersetuju untuk menubuhkan jawatan kuasa khas pada Oktober 2021 bagi menyiasat pendedahan buku bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Pasukan petugas khas sedang mengambil tindakan termasuk memanggil saksi dan semua pihak yang terlibat, dan laporan interim akan dibentangkan pada bulan depan, dan saya memberi janji kepada perwakilan sekalian, jika ada kesalahan dikesan, saya pasti akan ambil tindakan kepada Tommy Thomas dan Tommy Thomas. Yang kedua, mengenai penyelewengan tabung haji. Kita telah menubuhkan RCI, tabung haji, dan kerajaan tidak akan menyembunyikan apa-apa, dan siasatan telah pun bermula sejak bulan Januari. Saya percaya siasatan ini dapat diselesaikan pada penghujung Julai nanti dan akan diumumkan kepada seluruh rakyat. Yang ketiga, kes kematian arwah adib
sedang disiasat secara menyeluruh dan telus serta diberikan pembelaan sewajarnya. Jawatankuasa Khas Siasatan akan membentangkan laporan interim sebelum akhir bulan Mac 2022 ini. Walaupun siasatan masih berjalan, tetapi kerajaan telah pun, saya ingin maklumkan di sini saya maklumkan dan tidak pernah diumumkan sebelum ini. Kerajaan telah pun membayar ex gratia berjumlah 1.5 juta ringgit kepada keluarga arwah pada 29 November 2021. Inilah bukti kesungguhan dan keprihatinan UMNO di dalam membela nasib rakyat. Keluarga UMNO yang saya kasihi, menyentuh soal ekonomi, mahu tidak mahu kita harus akui pandemik COVID-19 merencatkan perkembangan ekonomi negara. Apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, ia juga telah memberi kesan kepada ekonomi rakyat. Namun, sejak UMNO, BN, mengambil alih jawatan Perdana Menteri, kita telah menggerakkan seluruh jentera kerajaan untuk menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Rekod vaksinasi kita adalah antara yang terbaik di dunia. Berdasarkan kepada The COVID Resilient Ranking yang dikeluarkan oleh Bloomberg, Malaysia berada di tangga ke-19 dunia dan yang terbaik di Asia Tenggara dalam menangani penularan COVID-19. Dan kita berharap pengumuman fasa peralihan ke endemik mulai 1 April 2021 dapat merancakkan semula ekonomi negara dan membantu rakyat dalam memperolehi pendapatan seperti sedia kala. Saya ingin menegaskan di sini, seorang pembahas rakan kita membangkitkan mengenai isu Akta 342, Akta Kawalan Penyakit Berjangkit yang menetapkan denda RM10,000 untuk individu, RM100,000 atau RM100,000 untuk individu dan juga RM500,000 untuk syarikat. Ingin saya jelaskan bahawa akta tersebut tidak dibentangkan. Akta 342 yang lama masih kekal dengan denda RM1,000 seperti yang telah pun kita kenakan kepada mereka yang melanggar SOP seperti dulu. Di Johor baru-baru ini, saya pun kena 5 kali. Saya difahamkan bosku pun kena 5 kali. Kita dah kena RM5,000. Kalau RM100,000, saya kena RM500,000. Tak mampu saya bayar. Duduk kat dalam agaknya gini. Tapi kita mendengar pandangan daripada MT UMNO. Kita bincang di dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang tidak bersetuju dengan denda yang dinaikkan, dan bagi mendengar keputusan UMNO, kita kekalkan tidak akan membawa bil ini ke Kabinet. Ramai yang meragui kemampuan kerajaan untuk memulihkan ekonomi. Berbagai-bagai perkara yang disebutkan, dan saya ingin menjelaskan. Sejak UMNO menerajui semula kerajaan, ekonomi kita berkembang sebanyak 3.6% pada suku keempat berbanding menguncuk 4.5% pada suku ketiga tahun 2021. Jumlah ekspor negara pula meningkat sebanyak RM28.2 bilion di antara Ogos dan Disember 2021
Pengukuhan ekonomi ini disokong dengan aliran masuk pelaburan terus asing ataupun FDI sebanyak 24.7 bilion ringgit pada suku tahun keempat berbanding 12.8 bilion ringgit bagi suku ketiga. Inilah bukti keyakinan pelabur luar negara terhadap kerajaan pimpinan Barisan Nasional ini. Nilai dagangan 2021 ialah 2.1 trilion ringgit yang merupakan kita memecah rekod dan melebihi daripada sasaran yang ditetapkan. Pembahas juga membangkitkan dengan isu pengangguran. Kita mengadakan program jamin kerja untuk memastikan peluang dibuka untuk memberikan pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Hasilnya, banyak peluang pekerjaan dicipta dengan kadar pengangguran menurun daripada 4.2% berbanding 4.6% pada Ogos 2021. Sebanyak 558,000 pencari kerja berjaya mendapatkan pekerjaan pada tahun 2021 melebihi sasaran menyediakan 500,000 peluang pekerjaan. Pada tahun ini, kerajaan telah melancarkan inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia dengan peruntukan 4.8 bilion ringgit untuk menyediakan 600,000 peluang pekerjaan pada rakyat, khususnya kepada golongan-golongan belia. Merangkumi insentif penggajian, inisiatif latihan dan penempatan jangka pendek, program latihan dan peningkatan kemahiran. Bagi memantau dan memastikan sasaran ini berjaya untuk memberi peluang kepada anak-anak muda, graduan lepasan universiti dan pencari kerja, Majlis Pekerjaan Negara yang dipengerusikan oleh saya sendiri telah pun dibentuk untuk menggerak dan saya telah mengerahkan seluruh agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat GLC dan syarikat GLIC untuk turut menjayakan perancangan ini. Prestasi GLC dan GLIC juga semakin baik untuk tahun 2021. Sebagai contoh, Petronas dengan kenaikan harga minyak telah mencatat keuntungan sebanyak 48.6 bilion ringgit berbanding kerugian sebanyak 1.137 bilion pada tahun 2020. KWSP pula mengagihkan dividen sebanyak 6.1% dan LTAT mengagihkan dividen sebanyak 4.1%. Kedua-dua dividen ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2018 apabila PH mengambil alih tampuk pemerintahan negara. Bermakna selepas PH, inilah dividen yang tertinggi yang dikeluarkan oleh KWSP dan juga LTAT. Hari ini, saya ingin mengumumkan pelaburan baru sebanyak 32 bilion ringgit bagi membangunkan Automotive High Technology Valley ataupun AHTV di Proton City, Tanjung Malim, Perak. Pelaburan daripada DRB Highcom ini bakal mewujudkan 370,000 peluang pekerjaan sepanjang fasa pembangunan serta 161,000 sepanjang fasa operasi. Para pembahas juga telah membangkitkan tentang isu peniaga-peniaga kecil sederhana dan juga ataupun PMKS. Untuk itu, untuk membantu peniaga-peniaga kecil yang terkesan akibat pandemik COVID-19 masuk banjir, kerajaan telah memperkenalkan program Semarak Niaga Keluarga Malaysia dengan nilai keseluruhan berjumlah 40 bilion ringgit sekaligus memperbanyakkan akses pembiayaan kepada sektor perniagaan, terutamanya untuk pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan sederhana
dan sektor informal seperti peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Melalui program ini, contohnya, kerajaan menyediakan skim pembiayaan informal dan mikro atau SPIM dan pemulihan perniagaan sektor mikro tekun nasional atau CBRM akan menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 tanpa faedah dan satu dana untuk program ini saja berjumlah RM200 juta. Ini khusus untuk membantu peniaga-peniaga kecil yang sebahagian besarnya terdiri daripada orang-orang Melayu kita semua. Bagi usahawan makanan pula, skim mikrokredit oleh Agrobank menawarkan pinjaman sehingga RM75,000 tanpa faedah berserta kemudahan moratorium sehingga 6 bulan. Ini juga untuk membantu masyarakat luar bandar di dalam bidang perniagaan. Mengenai perumahan, kerajaan melancarkan program Satu Keluarga Satu Rumah yang menumpukan usaha pemilikan rumah untuk generasi belia dan pembinaan perumahan di kawasan bandar-bandar kecil. Sebanyak 500,000 buah rumah akan dibina dalam tempoh RMK ke-12. Bagi memastikan matlamat ini tercapai, kita faham di bawah program perumahan generasi kedua Felda dulu sebagai contoh. Ramai yang ingin membeli rumah tetapi akhirnya tidak berjaya di dalam pinjaman kerana tidak mempunyai slip gaji yang jelas. Bagi memastikan mereka yang tidak mempunyai slip gaji ataupun gaji yang tidak menentu seperti pembawa e-hailing dan sebagainya, maka kerajaan telah pun melancarkan inisiatif pembiayaan perumahan skim jaminan kredit perumahan ataupun SKJP dengan dana sebanyak RM2 bilion di bawah bajet 2022. Ini bermakna golongan belia di luar bandar, golongan belia yang bekerja sendiri, yang tidak ada slip gaji, boleh memohon pinjaman dan kerajaan memberikan jaminan kepada pinjaman yang akan mereka lakukan. Kita percaya ramai di kalangan anak-anak muda, golongan belia, akan mendapat faedah daripada skim pinjaman kredit perumahan, skim jaminan kredit perumahan ini. Tuan-tuan, puan-puan, para perwakilan yang saya kasihi sekalian, agenda pemberkasaan Bumiputera adalah agenda UMNO dan saya akan pastikan agenda Parti Keramat ini akan diterus dijayakan. Dalam bajet 2022, peruntukan kepada orang Melayu dan Bumiputera adalah sebanyak 75% daripada keseluruhan agihan peruntukan mengikut kaum. Sebenarnya lepas pada bajet 22 diumumkan, parti-parti seperti DAP dan sebagainya mengkritik saya dengan teruk kerana terlalu banyak peruntukan yang diberikan untuk orang Melayu. Tapi ini adalah perjuangan UMNO yang tidak akan kita kompromi dengan sesiapa sekalipun. Antara inisiatif yang kita berikan adalah yang pertama, program peningkatan kapasiti dan pembiayaan perniagaan sebanyak RM4.8 bilion. Yang kedua, ini Tok Dek suruh maklumkan, kemudahan pendidikan anak-anak Melayu dan Bumiputera melalui MARA seperti UiTM dan juga UiTM sebanyak RM6.6 bilion. Agenda basmi kemiskinan merupakan agenda UMNO kerana kita tahu fixed deposit kita berada di luar bandar dan rata-rata masih lagi berada di dalam kemiskinan. Saya sendiri memahami tentang kesusahan dan dapat merasainya sebab saya orang kampung, anak orang miskin.
Jadi tentu sajalah agenda basmi kemiskinan menjadi agenda utama saya di dalam menerajui pemerintahan negara ini. Kerajaan telah pun melalui EPU sedang melaksanakan program pembasmian kemiskinan tegar yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan tegar menjelang tahun 2025. Unit kemiskinan khusus telah ditubuhkan di EPU di negeri dan daerah, dan saya sendiri mempengusikan jawatan kuasa pemandu di peringkat pusat bagi memantau perkembangan pelaksanaan program rintis yang dilaksanakan di 80 lokasi di seluruh negara. Jawatan kuasa ini melibatkan kerjasama strategik dengan semua pihak, kerajaan negeri, kementerian-kementerian, pemimpin-pemimpin setempat, industri tempatan, pihak swasta dan pertubuhan masyarakat sivil, dan insya-Allah sasaran ini akan dapat dicapai di akhir tahun 2025. Insya-Allah untuk pemimpin-pemimpin setempat kita akan libatkan semua pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat bahagian cawangan dan sebagainya. UMNO juga mesti menjuarai dalam memertabatkan bahasa Melayu seperti di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 yang juga termaktub di dalam Perlembagaan UMNO Pasal 3.5. Sudah tiba masanya kita perlu bangga dengan bahasa Melayu. Justru tidak ada sebab untuk kita rasa janggal berbahasa Melayu walaupun di pentas antarabangsa, kerana bahasa jiwa bangsa. Saya ingin memaklumkan kepada para perwakilan sekalian, waktu saya bertemu dengan Presiden Kampuchea, waktu saya mengadakan sidang dua hala dengan Perdana Menteri Thailand, mereka menggunakan bahasa ibunda mereka. Tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menggunakan bahasa ibunda kita sendiri. Sebab itulah pertama kali pemimpin kita bercakap bahasa Melayu sewaktu perbincangan dua hala dan juga waktu press conference di kedua-dua negara tersebut. InsyaAllah besok saya akan ke Vietnam, bahasa Melayu juga akan menjadi bahasa utama saya. Untuk memastikan bahasa Melayu terus dimertabatkan, kerana ini merupakan perjuangan UMNO berdasarkan perlembagaan kita, sekala telah dikeluarkan kepada semua jabatan kerajaan, agensi, malah GLC untuk menggunakan bahasa Melayu di dalam setiap program yang mereka anjurkan. Akta Dewan Bahasa juga akan diperkasakan dan akan dipindah. Kerana Akta Dewan Bahasa tidak mampu untuk menguatkuasakan akta ataupun menguatkuasakan bahasa Melayu. Mereka tidak ada kuasa kalau di bawah majlis daerah menggunakan signboard dalam bahasa lain. Undang-undang kecil KPKT, Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan, tidak mampu untuk mengambil tindakan. Jadi kita akan pindah Akta Dewan Bahasa supaya mana-mana pelanggaran bahasa termasuk di peringkat daerah akan diambil tindakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya telah pun memaklumkan kepada Menteri Pengajian Tinggi. Menteri Pengajian Tinggi sudah pun bersetuju bahawa semua pelajar-pelajar asing yang belajar di negara kita mesti mempelajari bahasa Melayu. Dan kita mahu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Tuan-tuan dan puan, untuk pengetahuan semua, lebih daripada 300 juta penduduk di ASEAN ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Dan bahasa Melayu merupakan bahasa yang ketujuh di dunia
dari segi jumlah penuturnya. Dan kita tidak menggunakan bahasa yang ketujuh dalam dunia jumlah penuturnya, tapi masih lagi malu dan berasa janggal untuk berbahasa Melayu. Cita-cita saya adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN ini. InsyaAllah. Saya tak nak panjang lagi. Kalau saya nak sebutkan tentang pendidikan tinggi, tentang TVET, yang akan kita perkasakan dan sebagainya. Cuma saya nak sebut kepada wanita. Banyak yang kita lakukan untuk mempertabatkan golongan wanita dan anak muda. Sempena sambutan Hari Wanita 2022, saya mengumumkan 6 insentif bagi memastikan wanita Malaysia terus diperkasa. Sebagai contoh, isteri yang kematian suami diberikan kebenaran bekerja dari rumah sewaktu edah. Kita boleh bayangkan isteri kematian suami yang bergelut dengan anak dan sebagainya, tetapi terpaksa bekerja di pejabat. Sebab itulah, bagi menjaga dan menghargai peranan wanita, kita beri mereka bekerja di rumah sehingga tamat edah dan sebagainya. Ada satu lagi ni. Ada satu lagi yang kita nak sebutkan untuk wanita, untuk wanita. Oh, tapi orang lelaki sini baik-baik semua ni. Ini untuk orang yang tak baik ni. Apabila kes mahkamah dimenangi oleh wanita dalam tuntutan nafkah, sukar untuk mendapatkan suami membayar. Ya, mereka engkar perintah mahkamah. Dengan keputusan bagi menjaga kepentingan wanita, kita telah membuat keputusan bank-bank suami akan dibekukan akaun mereka. Baguslah. Okey. But bertenang. Berita baik. Tapi ini tidak akan kena kepada perwakilan UMNO ni, kerana pemimpin UMNO baik-baik belaka untuk wanita. Yang kedua, apabila kita bekukan, jika sudah pun mendapat award ataupun perintah mahkamah, sebagai contoh bayaran 1,000 sebulan, kita akan mengarahkan bank supaya bank membayar terus kepada isteri yang mendapat perintah mahkamah tersebut. Selamat orang perempuan. Alhamdulillah. Selamat. Tidak banyak sangatlah yang susah. Pengumuman seterusnya. Kajian memahami kos sara hidup semakin meningkat. Ini akan menekan golongan 40. Saya mendengar perbahasan yang dibawa oleh para perwakilan dan keluhan rakyat di luar sana. Justru
Hari ini saya ingin mengumumkan di Dewan ini bahawa kerajaan telah meluluskan pelaksanaan gaji minima sebanyak RM1,500. Tanah. Terima kasih. Dan pembayaran gaji minima ini akan bermula pada 1 hari bulan Mei 2022 ini. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat kecil, syarikat-syarikat mikro, syarikat yang mempunyai jumlah pekerja yang kurang dan pendapatannya yang kurang, pihak Menteri Sumber Manusia akan berbincang dengan Datuk Tan Sri Nohoma, termasuk juga koperasi-koperasi yang kecil yang tidak akan mampu membayar RM1,500 supaya kita tangguhkan dari segi pelaksanaan gaji minima kepada pekerja-pekerja, kepada syarikat-syarikat kecil ini. Kita faham kalau ada restoran di kampung, ada gerai di kampung, di warung di kampung yang mempunyai pekerja, adalah kurang wajar kalau kita mengenakan gaji minima, memaksa gaji minima untuk warung-warung dan sebagainya yang mengambil pekerja untuk membantu mereka. Jadi setakat 1 Mei ini adalah untuk syarikat-syarikat besar, termasuk GLC dan sebagainya. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, saya ingin menjelaskan mengenai Kesultanan Sulu, kes Kesultanan Sulu. Suka saya maklumkan bahawa kes Kesultanan Sulu telah pun difailkan di Mahkamah Sepanyol. Dan kita telah pun memenangi kes tersebut. Kita dah menang kes tersebut. Dan sekarang ini pihak plaintiff, pihak mendakwa kita telah membawa semula kes ini ke Perancis, ke mahkamah di Paris, Perancis. InsyaAllah kita akan memfailkan pembatalan di mahkamah Paris, Perancis ini, dan kepada rakyat Sabah. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Kita pasti akan mempertahankan bumi Sabah daripada cuba diganggu-gugat oleh kumpulan Raja-Raja Sulu ini. Kerajaan Malaysia tatap goyang, tidak akan berkanjak walau seinci pun dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dan kedudukan negeri Sabah dalam Malaysia, dan kita akan terus mempertahankan Sabah buat selama-lamanya, insya-Allah. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, ada dua lagi perkara. Yang pertamanya adalah mengenai KWSP. Untuk pembayaran 10,000 KWSP. Ramai yang tanya, kenapa lewat? Sebelum hari penamaan calon, saya berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Saya maklumkan kepada Datuk Seri Presiden, saya akan umumkan tentang KWSP ini. Pengeluaran caruman banyak RM10,000 ini. Tiba-tiba selepas kita nak umumkan di Johor untuk pilihan raya Johor, tiba-tiba semua orang jadi hero KWSP. Ketua pembangkang pun umum, DAP pun umum, berbagai-bagai mengumumkan.
Jadi saya kata kalau kita umumkan selepas mereka dah bercakap, tentu saja mereka akan claim kredit atas apa yang kita lakukan. Jadi bagi saya tarikh yang sesuai untuk saya umumkan adalah sewaktu Perhimpunan Agung UMNO, kerana biar rakyat faham bahawa perjuangan UMNO lah mereka dapat memperolehi RM10,000 daripada KWSP. Jadi sebab itulah saya lihat waktu perhimpunan, waktu pergerakan, waktu wanita, mesyuarat persidangan wanita, mesyuarat pemuda, mesyuarat puteri, semua perwakilan bercakap tentang KWSP dan hari ini dan semalam juga kita bercakap tentang KWSP. Bermakna KWSP tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan daripada kita semua UMNO ini. Akhir sekali, saya mendengar daripada semua perwakilan, sambutan daripada mendengar daripada pembahas, disambut dengan perwakilan tentang PRU ke-15. Saya mendengar dengan tekun, memahami kehendak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau dipersetujui, beri saya bersama dengan Presiden, Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden ataupun top 5 untuk membincangkan perkara ini. Boleh? InsyaAllah. Saya selepas top 5 membincangkan, kita akan bawa ke dalam MT untuk bincangkan bersama-sama. InsyaAllah kita semua di atas ini, tak kira siapa pun, mahu supaya BN menjadi parti dominan semula di negara kita. Jika kita yakin dengan kemenangan kita, kita tidak akan tunggu walau satu saat pun untuk membubarkan parlimen untuk kita mengadakan PRU ke-15. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan saya seperti setuju seperti yang dikatakan oleh pembahas bahawa untuk memenangi pilihan raya kita mesti bersatu padu. Saya umumkan pada 1 April di dalam masjid kita akan rapatkan sah. Dan di dalam UMNO juga kita mesti rapatkan sah dan saya berjanji dengan rakan-rakan di atas pentas ini kita akan rapatkan sah kepimpinan bersama-sama dengan para perwakilan pimpinan parti di peringkat akar umbi. InsyaAllah jika kita bersatu rapatkan sah, insyaAllah kemenangan PRU ke-15 di tangan UMNO dan Barisan Nasional. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih
Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Itulah UMNO. Itulah UMNO, para perwakilan sekalian. Permufakatan dalam satu perjuangan, perjuangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang top 5. Hampa pakai elok-elok no. Okay. Alhamdulillah. Syukur Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina.